Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Okey, baik. La janganlah. La janganlah. Okey. La janganlah. Takum kamu berdiri. Takum kamu berdiri. Dalam braket tulis untuk solat. Dalam braket tulis untuk solat. Okey. Janganlah kamu berdiri, maksudnya jangan berdiri untuk solat lah, bukan berdiri saja-saja. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Maksudnya dalam masjid dirar tu. Terjemah fihi dalamnya, iaitu dalam masjid dirar tu. Okey. Fihi di dalamnya, itu dalam masjid dirar tu. Abadan, selama-lamanya. Abadan, selama-lamanya. Forever. La benar-benar. La benar-benar. Masjidun, masjid. Masjidun, masjid. Okey. La benar-benar masjidun, masjid. Ussisa yang diasaskan. Ussisa yang diasaskan. Okey. Dalam braket tulis pembinaannya. Okey, ussisa yang diasaskan, dalam braket tulis pembinaannya. Ala atas dasar. Ala atas dasar. At-taqwa, taqwa. At-taqwa, terjemah dia taqwa lah. Okey. Min daripada. Min daripada. Awwal yaumin, hari yang pertama. Awwal yaumin, hari yang pertama. Okey. Terjemah awali, yang pertama. Yaumin, hari. Kita terbalikkan hari yang pertama. Itu terjemah dia. Hari yang pertama. Ahaku, lebih patut. Ahaku, lebih patut. Okey. Lebih berhak. Lebih sesuai. Semua boleh lah. Ahaku, lebih berhak. Lebih patut. An, untuk. An, untuk. Taquma, kamu berdiri. Taquma, kamu berdiri. Sama juga macam tadi, berdiri untuk solat. Fihi, di dalamnya. Ataupun padanya. Fihi, padanya ataupun di dalamnya. Okey, Puan Hayati, tolong terjemahkan boleh? Puan Hayati. Janganlah kamu berdiri untuk solat di dalamnya masjid dirar selama-lamanya. Benar-benar masjid yang diasaskan pembinaannya atas dasar takwa daripada hari yang pertama lebih berhak untuk kamu berdiri di dalamnya. Okey, baik. Ayat 107, 108, 109 dan 110. 107, 108 sampai 110. Ayat ini menceritakan tentang Masjid Dirar. Minggu lepas kita dah cerita Masjid Dirar, iaitu masjid yang dibina untuk memudaratkan, untuk kufur, untuk memecah belahkan antara orang-orang Islam. Baik. Cerita dia, ada seorang orang Arab Madinah daripada golongan puak Khazraj. Dia ni orang Arab tapi memeluk agama Nasrani. Dia memeluk agama Kristian, agama Nasrani. Namanya Abu Amir. Dia digelar Abu Amir Ar-Rahib. Dia mula-mula orang yang bercadang, orang yang berangan-rangan, bercita-cita untuk menjadikan Madinah salah satu negara Kristian. Dia nak jadikan Madinah ni salah satu negara Kristian yang penganut-penganutnya majoritinya beragama Kristian. Itu dia ni Abu Amir Ar-Rahib. Jadi usahanya lebih terbantut, lebih tergendala setelah kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Nabi datang ke Madinah lebih-lebih menduka citakan dia.
Kerana Nabi SAW membawa orang-orang Islam daripada Mekah dan mengajak sebahagian besar orang Madinah untuk beriman dengan Nabi SAW. Akhirnya setelah peperangan Badar, dia lagi tak puas hati tengok orang Islam menang pula. Dia bergembiralah kalau Badar tu orang Islam kalah, dia tengok orang Islam menang Badar. Dia pun berhijrah ke Mekah. Dia orang Madinah join geng-geng kafir Mekah untuk memerangi dan memusuhi Nabi SAW. Dia telah hantar surat kepada beberapa orang-orang Ansar untuk menyokong perbuatan dia, menyokong gerakan dia. Tetapi orang-orang yang dihantar surat tu telah memeluk Islam bersama Nabi SAW dan telah memaki dan juga memarahi dia. Tak berjaya. Dia join orang-orang musyrikin di peperangan Uhud mengalahkan orang Islam. Dia di antara orang-orang yang terlibat menggali lubang-lubang dalam perang Uhud sehingga salah satu lubang yang digalinya Nabi SAW terjatuh dalam lubang tersebut. Okey, baik. Kemudian dia duduk kat Mekah lama. Setelah duduk kat Mekah lama, okey, akhirnya dia pindah ke Syam, Damaskus. Dia pindah ke Syam. Di sana dia telah berhubung dengan Hercules. Ketika mana dia berhubung dengan Herakl ataupun Hercules, maka dia telah meminta Hercules mengantar tentera-tentera untuk menyerang Madinah. Maka Hercules telah pun bersetuju untuk menghantar tentera-tenteranya menyerang Madinah. Maka dia ni telah menulis surat kepada kawan-kawan munafik dia di Madinah untuk siapkan tempat untuk kita tengok awasi pergerakan orang Islam. Nanti bila orang-orang Rom datang nak serang Madinah, mereka dah ada markas mereka sendiri. Oleh kerana itulah, maka orang-orang Madinah yang munafik telah membuat masjid berhampiran dengan Masjid Quba. Lalu Allah turunkan ayat. Ayat 107 tu. Baik, sebelum tu, oleh kerana peniaga-peniaga daripada Syam yang datang niaga di Madinah, mereka telah bawa berita bahawasanya Raja Hercules telah mempersiapkan tentera-tentera untuk serang Madinah. Berita tu sampai pada Nabi SAW. Bila Nabi dapat tahu orang-orang Rom ni nak serang Madinah, maka Nabi telah buat langkah awal. Kita keluar dulu daripada Madinah, serang lawan mereka sebelum mereka sampai ke Madinah. Oleh kerana itulah tercetusnya peperangan Tabuk yang kita nak bincang ni. Jadi lepas Nabi dapat dengar berita yang orang-orang Rom nak serang Madinah, maka Nabi ajak 30,000 orang sahabat keluar daripada Madinah menuju ke Tabuk untuk lawan tentera Rom yang nak serang Madinah ni. Adapun orang-orang munafik di Madinah, ceritanya ada berbagai-bagai version lah. Okey, ini dalam tafsir Al-Azhar. Orang munafik di Madinah ni dia telah siapkan Masjid Dirar ni sebelum Nabi berangkat ke Tabuk. Setelah dia siapkan Masjid Dirar untuk sebelum Nabi berangkat ke Tabuk, mereka hantar utusan kepada Rasulullah jemput datang solat ke masjidnya. Maka Nabi SAW, bila ada orang jemput datang ke masjid, salah ke? Tak salah pun, bukan orang jahat pun. Maka Nabi bersetuju, cuma Nabi kata, aku nak pergi safar, maksudnya aku nak pergi perang Tabuk ni. Nanti balik daripada safar, aku akan sembahyang kat masjid tu. Okay. Kemudian bila ditanya, kenapa buat masjid lagi? Kita dah ada Masjid Nabawi dah ada, Masjid Quba dah ada. Maka mereka menjawab, kami nak kebaikan. Ayat minggu lepas kan, mereka akan bersumpah, tidaklah kami mahukan kecuali kebaikan. Jadi maksud kebaikan tu ialah mereka kata, mungkin ada orang-orang yang dia tak larat nak berjalan ke Quba, tak larat nak berjalan ke Masjid Nabawi. Ataupun di cuaca musim sejuk, mereka tak tahan sejuk, mereka sekitar masjid ni boleh solat kat masjid ni saja. Itu alasan mereka nak kebaikan. Lalu ketika Nabi SAW dalam perjalanan pulang daripada Tabuk, Allah turunkan 4 ayat ni. Maka Nabi SAW hantar sahabat-sahabat untuk hancurkan masjid tersebut. Untuk hancurkan, meratakan sampai ke tanah masjid tersebut. Masjid tu mereka tak bagi nama lah. Orang-orang munafik yang buat masjid tu, mana bagi nama? Allah yang bagi nama masjid tu. Masjid tu adalah Masjid Dirar. Apa maksud Dirar? Masjid yang akan memudaratkan lagi orang Islam. Allah Ta'ala sebut 4 tujuan mereka bina masjid tu. Minggu lepas kan? Tolong baca Kak Ram, ayat minggu lepas boleh tak Kak Ram?
Sekarang boleh tolong baca page kita sekarang ayat 107, ayat minggu lepas. Boleh Karam unmute-kan, tolong baca. Ya. Okey. Dan antara orang yang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belahkan antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang Memerangi. Itu Rasul sejak dahulu. Mereka dengan itu bersumpah, kami hanya menginginkan kebaikan dan Allah menjadi saksi bahawa mereka itu pendusta. Okey, baik. Dari Terima kasih sumpahan. Karam. Ya, terima kasih. Jadi ayat 107, ayat pertama tentang Masjid Dirar. Allah sebut 4 tujuan. Pertama, nak mudaratkan orang Islam. Kedua, untuk kufur pada Allah. Ketiga, mencah belahkan. Keempat, untuk jadi terjemah outpost. Untuk memerhati bila geng-geng kita nak datang. Dalam masa yang sama, irsadan tu juga untuk tengok apa perancangan strategi orang Islam. Apa kegiatan-kegiatan orang Islam. Jadi Allah Ta'ala sebut 4 niat buruk mereka buat masjid. Buat masjid tu baik, tapi bila niatnya buruk, maka Allah Ta'ala tak suka juga. Okay? Oleh kerana itulah Imam Syafi'i, sebelum pergi ke Mesir, Imam Syafi'i punya pendapat haram buat masjid kedua dalam satu bandar. Satu bandar dah ada satu masjid, haram buat masjid kedua. Ini pendapat Imam Syafi'i mula-mula. Lepas dia pergi kota Baghdad, dia tengok besar sangat kota Baghdad tu, maka dia ubah fatwa dia. Dia kata boleh berbilang-bilang masjid dalam satu bandar. Kerana apa Imam Syafi'i mula-mula buat fatwa macam tu? Kerana dia tak nak orang Islam berpecah belah. Okey, masjid tempat orang Islam bersatu. Masjid tempat orang Islam berkumpul. Masjid tempat orang Islam beramal. Masjid tempat orang Islam bersama-sama. Tapi bila jadi dua masjid, maka orang Islam senang berpecah. Pada zaman itulah pengarang tafsir Al-Azhar, Dr. Hamka, dia kata pada tahun 1949, dia pergi di satu kampung. Dia kata kat perkampungan tu, mereka letak masjid nama kaum. Okey, orang puak ni dia buat nama masjid puak sekian, masjid puak sekian. Maka Dr. Hamka kata, tak baik buat macam tu. Kerana apa macam tu? Nanti orang akan anggap, oh masjid ni untuk puak ni je. Okey, contoh masjid kaum Melayu, contohlah. Maka orang-orang yang selain Melayu malu nak sembahyang kat situ sebab aku bukan orang Melayu. Maka Dr. Hamka suruh ubah nama masjid tu, buat sini Masjid Muslimin, Masjid Muttaqin, Masjid Mukminin, maka semua orang boleh sembahyang kat situ. Jadi, masjid tempat orang Islam bersatu. Sekiranya dibuat masjid lain untuk memecah belahkan orang Islam, maka pemerintah wajib kena tentang. Masjid ni untuk parti ni je. Parti saya, parti merah jambu je. Parti warna selain merah jambu jangan sembahyang kat masjid ni. Masjid tu ada dah. Tapi masjid tu pengurusi dia, AJK dia, Bilal dia, imam dia, semua parti warna kuning. Kita buat satu masjid lagi. Masjid kita yang parti merah jambu. Tak boleh. Kerana memecah belahkan umat Islam. Sama juga, kalaulah Dr. Hamka tulis, ada di Indonesia pun sama. Satu dipanggil Muhammadiyah. Okay, Muhammadiyah tempat kita ni panggil Wahabi lah. Okay. Satu lagi dia panggil Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ni tempat kita selain Wahabi lah. Jadi, Dr. Hamka melarang keras letak nama Masjid Muhammadiyah, Masjid Nahdlatul Ulama. Kerana di situ akan memecah belahkan orang Islam. Jadi aku ni geng-geng Muhammadiyah, aku tak nak sembahyang lah masjid tu. Sebab masjid tu tak sama kefahaman dengan aku. Tak boleh. Apa saja unsur, apa saja yang menyebabkan orang Islam boleh berpecah, kita kena elakkan. Walaupun nama buat masjid. Tak boleh. Walaupun nama masjid tak boleh kerana akan menyebabkan orang Islam berpecah. Lalu ketika Nabi SAW perjalanan pulang daripada Tabuk, Allah turunkan ayat. Ayat 107, Allah Ta'ala sebut mereka akan sumpah tu buat baik. Ayat 108, ayat kita hari ini, Allah cakap pada Nabi, kamu jangan berdiri dalam masjid itu untuk sembahyang selama-lamanya. Allah Ta'ala guna perkataan berdiri. Maksud perkataan berdiri sini bukan saja sembahyang. Apa-apa amal pun jangan buat dalam tu. Maksud berdiri ni, kalau Allah Ta'ala boleh kata la tusalli. La tusalli, jangan sembahyang.
Tapi bila sebut jangan semayang, mungkin akan beri makna, oh tak boleh semayang je. Kalau nak zikir, baca Quran, kalau nak apa lagi, nak bersedekah, nak mengajar agama, nak kuliah agama, boleh lah kot. Tak. Allah guna la takum. La takum ni lagi umum. La takum ni lagi umum. Maksudnya, apa saja kebaikan, jangan didirikan dalam masjid tersebut. Nak sedekah ke, nak ceramah ke, nak buat apa saja, tak dibenarkan dalam masjid tersebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW, masjid yang dibina berdasarkan takwa. Pada hari yang pertama Nabi SAW datang ke Madinah, masjid tu lebih patut, lebih berhak, lebih sesuai untuk kamu berdiri mengerjakan amal-amal di dalamnya. Masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibina oleh Nabi SAW. Nabi hijrah masuk Madinah hari Isnin. Nabi SAW masuk Madinah hari Isnin dalam peristiwa hijrah. Hari Selasa Masjid Quba didirikan. Maka Masjid Quba itulah Allah Ta'ala kata masjid yang lagi patut, lagi sesuai untuk kamu berdiri mengerjakan solat di dalamnya. Baik, kalau kita bincang tarikh hijrah. Tarikh hijrah kan, bila mula tarikh hijrah? Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada tulis surat. Okey, dalam tulis surat tu, ada bertulis tarikh. Okey, 22 Jamadil Awal, 23 Rabiul Awal, tapi tidak dinyatakan tahunnya bila. Tidak dinyatakan tahun ke berapa. Takkanlah tulis tarikh 22 Jamadil Awal tahun 927 Masihi. Tak kenalah kan? 22 Rabiul Akhir tahun 586 Masihi. Tak kenalah kan? Maka dalam surat tersebut hanyalah ada tarikh, hari bulan dan juga bulan. Tidak ada tahun. Maka Sayyidina Umar dengan pembesar-pembesar ataupun kita kata ahli-ahli syura pada zaman tu berbincang. Bila kita nak mulakan tarikh orang Islam ni? Bila kita nak mulakan tarikh orang Islam ni, maka ada macam-macam syur. Ada yang syur kita mulakan tarikh kelahiran Nabi lah. Tahun Nabi lahir itu tahun pertama Islam. Ada yang syur kita mulakan tarikh kewafatan Nabi SAW. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu syur kita mulakan kalender Islam pada tarikh Nabi mula-mula hijrah ke Madinah. Tahun Nabi hijrah ke Madinah itulah tahun 1 hijrah, tahun 1 Islam. Kerana apa? Sayyidina Ali berdalilkan ayat ni. Okey? Hari apa nak mula kan? Perbincangan tadi hari apa nak mula? Dalam ayat ni Allah Ta'ala ada perkataan awwali yaumin, hari yang pertama. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni ada perkataan hari yang pertama. Maksud Allah dalam ayat ni ialah hari pertama Nabi sampai ke Madinah, hari yang pertama tu masjid apa yang dibina? Itu maksud Allah Ta'ala. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu orang yang bijak, orang yang cerdik, dia kata disebabkan Allah guna perkataan hari yang pertama dalam ayat ni, walaupun maksudnya lain, tapi kita guna ayat ni, maksud literal dia, kita anggap hari itulah hari yang pertama dalam Islam. Maka syur Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diterima oleh Umar Al-Khattab, maka kalender hijrah bermula pada hari Nabi sampai ke Madinah. Hari Nabi sampai ke Madinah itulah namanya tahun pertama hijrah. Kerana berdasarkan Sayyidina Ali syur tu diterima kerana Sayyidina Ali kata dalam ayat ini ada perkataan awwali yaumin, hari yang pertama. Allah Ta'ala sebut hari pertama, maksudnya hari pertama Nabi sampai ke Madinah, tu maksudnya. Tapi Sayyidina Ali kata hari yang pertama ni kita guna untuk buat kalender hijrah. Jadi zaman Nabi tak kata okey ni tahun pertama hijrah, ni tahun kedua hijrah, tak. Zaman Sayyidina Umar barulah kita mula dengan kalender hijrah. Okey, baik. Seterusnya. Ayat seterusnya. Fihi di dalamnya. Okey. Rijalun lelaki-lelaki. Okey. Rijalun lelaki-lelaki. Yuhibbuna yang suka. An untuk yatatahharu, menyucikan diri. Yatatahharu terjemah dia menyucikan diri.
Okey. Wa dan Allah yuhibbu suka okey. Kita terjemahkan. Ustaz, sound Ustaz putus-putus. Captain. Saya putus ke? Tadi tak dengar lah Ustaz cakap apa. Okey dah, terjemah je lah. Oh, maksudnya saya punya line problem lah kalau saya putus-putus. Kat Ya, mana tak ya. dengar tu Puan Hayati? Kejap Tadi yang Oh, dah okey dah. banyak ke tak dengar tu? sekarang okey lah tadi je. Allah Oh, okey. Di dalamnya, Captain nak kena baca. di dalamnya laki-laki Ya, yang kita baca. suka untuk mensucikan diri dan Allah suka orang-orang yang bersih. Orang suci. Okey, baik. Ya. Allah yuhibbul mutahhirin, itu menyucikan diri. Kalau bersih tahir tu bersih. Mutatahhirin, orang yang selalu membersihkan diri. Okey, baik. Kenapa Allah Ta'ala cakap pada Nabi, kamu lagi patut, lagi sesuai, lagi patut solat dalam masjid Quba ni, masuk ayat ni lah masjid Quba. Kerana di dalamnya ada lelaki-lelaki yang selalu membersihkan diri. Walaupun masjid tu simple, walaupun masjid tu biasa je, walaupun masjid tu tak sergam indah, tetapi Allah sangat suka masjid tu kerana orang-orang yang dalam masjid tu mereka selalu membersihkan diri. Berbeza dengan Masjid Dirar, bangunannya cantik, bangunannya tinggi, batu-batunya mahal-mahal. Tetapi di dalamnya hanyalah ada lelaki-lelaki yang tak membersihkan diri, yang kufur pada Allah, yang niat jahat. Jadi Allah suka pada sesuatu masjid bukan kerana masjidnya. Allah suka kepada sesuatu masjid kerana orang-orang di dalamnya. Buat masjid besar-besar, harga juta-juta, yang mari 3 orang. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Ni selain PKP lah. PKP tak apalah, kena ikut undang-undang JAIS. Ini selain PKP, masjid besar-besar, Masya Allah, harga juta-juta. Tapi yang datang 4-5 orang. Itu bukan kesukaan Allah Ta'ala. Walaupun masjid itu simple, aircon pun tak ada, buka tingkap je. Tetapi penuh 5 waktu. Dengan orang penuh amal kat situ, itu masjid Allah Ta'ala lebih sukai. Baik. Allah Ta'ala puji orang-orang dalam masjid Quba tu. Dalam ada lelaki-lelaki yang suka untuk membersihkan diri. Baik, Imam Qurtubi dalam kitabnya Durril Mansur, dia kata Nabi SAW lepas turun ayat ni, Nabi pergi ke Quba lalu tanya orang-orang masjid Quba tu, apakah kamu yang hebat dalam bersuci sehingga Allah Ta'ala bersuci? Okey, maksudnya ambil wuduk, mandi wajib, basuh lepas buang air besar, lepas buang air kecil. Apa amalan kamu sampai Allah turunkan ayat puji kamu? Maka mereka jawab, ya Rasulullah, kami sama bila sampai time wuduk, kami ambil wuduk. Bila perlu mandi junub, kami mandi junub. Lepas buang air, kami bersuci macam orang lain juga. Maka Nabi kata, takkan sama, mesti ada yang special. Maka mereka pun jawab, ya Rasulullah, cuma kami di sini selepas kami beristinja menggunakan batu ataupun tanah, kami membasuhnya semula menggunakan air. Itu kelebihan orang yang duduk di Quba ni. Baik, dalam bab. Okey, ni kita belajar fiqh sekejap. Istinja, okey, boleh guna batu ataupun apa-apa, tisu zaman sekarang pun boleh, tanah pun boleh yang serap air ataupun guna air. Afdalnya ialah guna dua-dua.
Maksud guna dua-dua ialah kita cuci dengan tisu, basuh juga dengan air. Itu yang paling afdal. Yang kedua afdal, guna air saja. Yang ketiga, guna tisu ataupun batu ataupun apa yang boleh meresapkan najis padanya. Jadi dalam bab istinja, afdal buat macam tu. Mula-mula guna tisu dulu atau batu ke atau apa saja, baru guna air. Itu yang afdal. Kalau tak pun guna air saja boleh ataupun guna tisu saja pun boleh. Itu dalam bab istinja. Cuma mereka yang duk dia kubak ni, mereka cakap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cakap kami lepas kami istinja guna batu, kami basuh pula guna air. Kami basuh pula guna air. Maka oleh kerana itulah Allah Taala turunkan ayat puji mereka. Walau bagaimanapun, bukanlah tu saja yang menyebabkan Allah puji mereka. Yang tatahharu kat sini, menyucikan diri, bukan saja maksudnya ambil wuduk, mandi wajib, basuh buang air besar kecil, bukan. Maksud menyucikan diri juga ialah membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Membersihkan diri daripada syirik, daripada dengki, daripada cemburu, daripada sakit hati ke orang, membersihkan diri. Maka Allah Ta'ala suka orang-orang yang membersihkan diri. Salah satu sebab Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Nabi SAW dengar tapak kaki Bilal radhiyallahu anhu di syurga. Apa amalan? Wayati putus ke? Wayati? Ustaz punya bandwidth hari ni dapat indication low. Jadi terputus-putus. Okey, saya keluar balik, saya masuk balik. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sekarang dia tulis dulu lagi ke Puan Hayati? Tak adalah keluar, tapi kalau jadi nanti dia akan bagi tahulah. Oh, dia bukan selalu jadi sepanjang Bukan. Okey, baik, minta maaf semua. Okey, baik. Mungkin ini ramai jiran-jiran guna juga Zoom, lepas tu jadi slow kot. Okey, baik. Jadi saya ulang balik, mereka bukan saja bersuci dari sudut mandi wajib, ambil wuduk, tak. Mereka juga membersihkan diri daripada segala sifat-sifat mazmumah. Syirik, dengki, tak puas hati, benci kat orang tak tentu pasal, dendam, marah kat orang tak tentu pasal, semua mereka sucikan diri. Baik, salah satu sebab Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Nabi SAW dengar telapak kakinya di syurga ialah kerana beliau adalah orang yang selalu menjaga wuduk. Apa maksud jaga wuduk? Habis je wuduk, terus ambil. Habis je wuduk, terus ambil. Kita selagi tak semayang, selagi tak pegang Quran, tak perlu ambil wuduk lah. Itu kita kata. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu adalah orang yang suka bersuci. Itu maksud mutahirin tu. Mutatahirin ni maksudnya orang yang bila dia rasa dia ada besar, ada kecil, ada besar, terus dia bersuci. Tengok surah Al-Baqarah. Tengok surah Al-Baqarah. Muka surat 35. Apa Allah Ta'ala kata? Allah suka orang-orang mensucikan diri. Page 35. Tolong baca terjemahan dia. Puan Rohaya boleh? Puan Rohaya tolong baca boleh? Puan Rohaya. Puan Rohaya Muhammad Syuaib tolong baca. Ya, ayat berapa Ustaz? 222. 222. Okey. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Oleh kerana itu jauhilah isteri kamu pada waktu haid.
dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, gaulilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Poin saya hujung tu. Allah suka orang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Okey, sebab tu makruh bagi lelaki atau wanita sengaja berada dalam keadaan hadas besar lama-lama. Jelas makruh bagi lelaki atau wanita yang sengaja berada dalam keadaan hadas besar lama-lama. Wanita tu dia dah kita kata period dia dah habis, contoh pagi, ya. Jadi dia kata tak payah mandi lagi lah sebab aku nak salat Zuhur lambat lagi. Dia pun pergi pasar dulu, buat kerja lain dulu, nak Zuhur baru dia mandi. Walaupun tak haram, hukumnya makruh. Begitu juga lelaki lepas subuh dia junub contohnya, dia pun pergi main bola dulu, pergi kat kelapa sawit dulu, dekat Zuhur baru dia mandi. Walaupun tak haram, hukumnya adalah makruh. Maka Allah Ta'ala lawan dia adalah Allah Ta'ala suka orang yang selalu mensucikan diri. Sentiasa dalam keadaan berwuduk. Sentiasa dalam keadaan bersih. Tubuh badannya, pakaiannya, tempat solatnya. Baik. Allah Ta'ala sebut Allah suka orang mensucikan diri, maksudnya walaupun masjid tu bukan masjid besar, bukan masjid mewah, bukan masjid yang mawat, bukan masjid yang mahal, tetapi lelaki-lelaki yang ada di dalamnya adalah lelaki-lelaki yang suka mensucikan diri, maksudnya selalu bersihkan diri daripada dosa dan maksiat. Hari ni ada buat salah, ada buat dosa pada Allah, petang karang terus bertaubat. Malam tadi dia buat salah, sebelum tidur terus bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suka pada sesuatu masjid bukan kerana hiasan dalamannya, bukan kerana mahal murahnya, tetapi Allah suka kepada sesuatu masjid kerana orang-orang di dalamnya. Orang-orang yang di dalamnya. Masjid ni merupakan hati bagi sebuah kampung. Satu kampung, masjid itulah hatinya. Tempat pertama Allah turunkan rahmat adalah di masjid tersebut. Jadi orang-orang kampung yang pergi masjid itu, mereka telah mengambil rahmat-rahmat dalam masjid tersebut, bawa balik ke rumah-rumah mereka. Jadi kalau masjid tak hidup, bagaimana Allah nak turunkan rahmat pada kampung tersebut? Okey, ada masjid-masjid yang Masya Allah, yang datang 3-4 orang je selalu. Ada masjid-masjid yang Zuhur Asar kosong terus. Ya, tak dinafikan orang bekerja mungkin Zuhur Asar, tapi takkanlah tak ada orang lain dah kat kampung tu. Tak ada orang ni dah kat kampung tu. Okey. Kalau kita kata kat kawasan bandar ni, okey, kita terimalah orang bekerja pejabat. Office hour, pagi-pagi balik petang. Kawasan-kawasan kampung, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah. Orang kerja sendiri, kerja kelapa sawit, noreh getah. Tak ada orang noreh getah pagi sampai petang. Tak ada Tak ada orang noreh getah pagi sampai petang. Noreh getah ni biasa pagi sampai 10-11 balik. Contohlah. Tapi masih tak boleh datang masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan salah satu golongan yang akan Allah Taala lindungi di bawah naungan Allah Taala adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang lelaki yang hatinya sentiasa terpaut di masjid. Lepas balik solat tak sabar nak pergi solat yang baru. Lepas balik solat tak sabar nak pergi solat yang baru. Tak boleh pergi solat PKP, nama dia tak ada, menangis malam-malam depan Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki itulah lelaki yang terbaik. Jadi, dalam pengajaran dalam ayat ini ialah pertama, Allah sukakan lelaki yang selalu membersihkan diri. Yang kedua, masjid-masjid tu Allah suka bukan kerana perhiasannya, tapi kerana amal-amal yang ada di dalamnya. Jadi tak guna bangga, masjid aku masjid paling mahal. Masjid aku kubahnya harga 1 juta. Tak guna. Kalau nak bangga sangat depan Allah Ta'ala, banggalah dengan masjid aku yang sentiasa hidup. Sentiasa penuh, sentiasa ramai, sentiasa ada orang baca Quran, sentiasa ada orang zikir. Sepatutnya, semua masjid-masjid kat seluruh dunia ni kena jadi macam Masjid Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi. Masjid Mekah, Madinah, apa kehebatan dia? Allah Ta'ala panggil Madinah Munawwarah zaman dulu. Apa terjemah? Yang bercahaya-cahaya. Madinah Al-Munawwarah. Apa terjemah Madinah Munawwarah? Madinah yang bercahaya. Cahaya apa? Lampu. Lampu jalan, lampu dinding, lampu tidur. Mana ada lampu masa tu? Allah Ta'ala panggil Madinah Al-Munawwarah, digelar Munawwarah kerana apa?
kerana cahaya-cahaya amal yang ada dalam masjid tersebut. Amal mereka bukan 5 kali je. Bukan time subuh, lepas tu tutup, zuhur, tutup pula, asar buka balik, maghrib, isyak. Tak. Setiap masa, 24 jam, sentiasa ada orang beramal kat masjid tu. Tak putus-putus. Pagi orang tu zikir, solat duha, habis zikir dia balik, sebelum dia balik dah ada orang lain dah datang. Jadi sepatutnya orang Islam punya masjid kena macam tu, 24 jam. Sebab tu, bagus sangat kalau surau-surau tempat kita, masjid-masjid tempat kita ada tahfiz. Bukan saya nak kata tahfiz tu bagus, tak. Saya nak cerita, bila masjid surau tempat kita ada tahfiz, maka apa kelebihan dia? Kita pergi kerja, tapi pelajar-pelajar tu baca Quran kat masjid. Kita solat maghrib terus balik, solat isyak terus balik, tapi mereka masih ngaji sampai 10 malam. Kan hidup masjid tu baguslah. Sangat cantik, sangat bagus. Senantiasa ada orang beramal kat masjid. Okey, kat Malaysia ni kat mana masjid yang sentiasa ada orang beramal? Okey? Wallahu a'lam. Okey. Cuma saya boleh beritahu sebab saya dulu belajar kat Masjid Seri Petaling. Masjid Seri Petaling adalah satu-satunya masjid yang saya tahu, mungkin ada masjid lain saya tak tahu, yang senantiasa ada orang beramal. Mereka ada buat rotate. Ada orang yang bagi masa 10 hari kat situ, 5 hari kat situ. Jadi mereka buat rotate. Pagi ni awak baca Quran je, dia rehat dulu. Habis dia baca, dia pula baca Quran. Dia pula buat amal tu, buat amal ni. Malam-malam mereka bangun malam beribadat pada Allah Ta'ala. Ada kat masjid tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya bukan nak kata masjid tu masjid terbaik, tak. Jadi maksud saya, semua masjid patutnya kena ada macam tu. Semua masjid kena ada macam tu. Bila masjid hidup dengan amal, maka rahmat Allah akan turun. Bila rahmat Allah akan turun, maka seluruh penduduk kampung, kawasan tersebut akan dapat tempias daripada rahmat Allah Ta'ala tersebut. Seterusnya, adakah? Ayat baru adakah? Fa maka man orang yang okey, asasa mengasaskan, okey. Betul terjemah found ni foundation lah kot, okey. Found tu foundation kot rasa saya, okey. Asas satu mengasaskan, maksudnya membina. Bunyanahu bangunannya. Okey, bunyan tu bukan orang bunyan, bangunan. Okey, kalau belajar tajwid ada 4 perkataan izhar mutlak. Nun mati bertemu dengan ya tak kena dengung, ni salah satu perkataan dia. Nun mati bertemu dengan ya tak kena dengung, namanya izhar mutlak kan? Ni salah satu perkataan dia. Bunyanahu. Jangan baca bunyanahu, salah. Bunyanahu bangunannya, okey, ala berasaskan. Atas tu boleh juga. Terjemah ala berasaskan. Taqwa, okey. Taqwa, terjemah dia taqwa. Min daripada Allah. Wa dan ridwanin keredaannya. Okey. Khairun lebih baik. Ataupun okey, ataupun Indonesia terjemah ataukah kat sini sebenarnya atau bahasa Arab au. Okey, tu adalah gabungan antara soalan adakah atau. Terjemah ataupun pun boleh kat sini. Ataupun, okey. Ni perkataan alif dengan mim ni kita akan jumpa bila sebelum dia ada bila sebelum dia ada alif dengan hamzah maka lepas tu mesti ada perkataan Contoh dalam surah Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Ayat 6 surah Baqarah ada. Jadi perkataan ni digunakan bila sebelumnya ada soalan. Okey, kalau tanpa ada soalan, tak ada sebelum dia, untuk guna atau bahasa Arab guna au saja. Au saja. Okey, ataupun okey, man orang yang okey, asasa mengasaskan ataupun mendirikan. Found, nama terjemah found duduk boleh mengasaskan, mendirikan. Bunyanahu bangunannya. Okey. Ala di. Kita terjemah ala kat sini di. Biasa ala kita terjemah atas kan, kat sini terjemah ala di. Syafa tepi. Okey, syafa tepi. Mulut kita ni, bibir ni dipanggil syafatain. Kenapa dia berada di tepi, hujung?
tepi, syafatain, lidah kita ni. Peperiksaan soal jawab bahasa Arab panggil syafawi. Syafawi ni maksudnya mulut lah. Okey, syafa tepi, jurufin jurang. Okey, jurufin jurang. Okey. Harin yang hampir runtuh. About to collapse. Orang betul terjemah syafa tu age, EDGE. Jurufin cliff, CLIFF. Harin about to collapse. Harin yang hampir runtuh. Harin yang hampir runtuh. Fa maka, okey. Anhara, runtuhlah ia. Terjemah anhara, runtuhlah ia. Bukan sungai-sungai ya. Kat sini anhara verb. Apa beza anhara kat sini dengan anhara sungai? Siapa boleh beritahu saya? Kalau kita tengok muka surat 203 ayat 100, ada perkataan sungai-sungai. Kita sekarang 204 kan? Kita sekarang 204. Ada page 203 ayat 100 ada perkataan al-anhar, sungai-sungai. Sekarang pun anhar juga. Tapi bukan bermakna sungai, bermakna jatuhlah ia. Orang putih terjemah tumbled. Betul ke? T-U-M-B-L-E-D. Apa sebut dia Puan Hayati? T-U-M-B-L-E-D. Tumble. Tumble. Oh, bukan tumbled lah. Okey. Apa beza dia? Siapa nak beritahu? Apa beza sungai dengan anhara kat sini? Apa beza dia? Yang nampak jelas. Bermula Ada siapa nak dengan bermula dengan hamzah wasal. Siapa jawab tu? Saya Puan- Ustaz. Oh, saya. Puan siapa saya? Puan Rohana, Masya Allah. Puan Rohana Hamzah. Okey, baik. Mojo tak offer bagi hadiah tadi. Kalau tidak, makin sikit duit saya kena bagi hadiah. Okey, perkataan sungai-sungai, alif dia tu ada hamzah. Tengok muka surat 203 kan? Tajri min tahtihal anhar. Jadi al-anhar sungai tu, alif dia kena ada hamzah. Okey, adapun sekarang anhara hamzah wasal. Alif dia tu tidak ada perkataan hamzah. Maka tu beza dia. Jadi anhara sekarang adalah verb. Okey, al-anhar tu noun, sungai-sungai. Jadi anhara jatuhlah ia bangunan tu, bihi dengannya. Dengannya dengan siapa? Dengan tukang buat bangunan tu. Bihi dengannya itu dengan tukang buat bangunan tu, fi dalam nari jahannam, neraka jahannam. Nari jahannam, neraka jahannam. Okey. Wa dan Allah la tidak yahdi akan memberi petunjuk. Yahdi ala akan memberi petunjuk. Okey. Al-qauma kaum. Okey. Az-zalimin yang zalim. Az-zalimin yang zalim. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Mawardi boleh terjemah tak? Tuan Haji Mawardi, satu ayat ni. Boleh tak unmute kan Tuan Haji Mawardi? Maka apakah orang Okey Ustaz. Maka apakah orang yang mengasaskan bangunan berasaskan takwa daripada Allah dan keredaannya lebih baik ataupun orang yang mengasaskan bangunannya yang di tepi jurang yang hampir runtuh, maka runtuhlah ia dalam neraka jahanam dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Mawardi. Allah Ta'ala nak buat satu perbandingan kat sini. Allah Ta'ala kata, tanya kita, sama tak satu masjid didirikan dengan berasaskan takwa dan nak reda Allah? Satu masjid tu dia didirikan dengan niat tujuan orang-orang yang buat tu untuk takwa dan dapat reda Allah. Itu tujuan dia. Dengan satu lagi masjid yang didirikan tanpa takwa dan tanpa reda Allah. Satu masjid didirikan, dibina dengan niat untuk bertakwa pada Allah, dengan niat untuk dapat reda Allah. Satu masjid lagi sepatutnya lawan dia, betul kan? Sepatutnya lawan dia ialah masjid yang didirikan tanpa takwa dan tanpa reda Allah. Betul lah sepatutnya kan?
Tapi Allah Ta'ala menyamakan masjid yang didirikan tanpa atas dasar takwa. Bukan niat nak redha Allah. Bukan niat nak sukakan Allah. Maka masjid tu bagaikan sebuah bangunan yang didirikan dekat tepi bukit yang nak runtuh. Buat rumah kat lereng bukit. Biasa orang buat rumah kat lereng bukit ni, dia akan pasang apa bahasa Inggeris panggil beam. Kalau kontraktor panggil beam kan. Untuk kita kata pastikan tanah tu tak runtuh dulu. Baru buat bangunan. Ada rumah-rumah kampung-kampung mungkin kontraktor kurang pandai buat rumah kat tepi lereng bukit. Lala bukit tu runtuh, rumah separuh jatuh bawah. Ada macam tu. Jadi orang yang buat masjid tanpa dasar takwa dan nak redha Allah ni, mereka bagaikan orang buat rumah kat tepi lereng bukit. Maka rumah kat tepi lereng bukit ni tak bertahan lama. Hujan lebat sikit, tanah runtuh, rumah tu bakal runtuh. Macam itulah Allah Ta'ala bandingkan, Allah Ta'ala samakan orang yang buat masjid atas niat bukan takwa dan redha Allah, maka dia akan hancur bersama dengan masjid yang dibina. Buat rumah kat tepi lereng bukit, tak lama rumah tu tahan. Rumah tu jatuh dengan dia sekali jatuh. Macam itulah juga orang buat masjid, buat bangunan, tanpa atas dasar nak redha Allah, nak takwa pada Allah, maka dia akan jatuh ke lembah neraka Jahannam. Walaupun masjid tu masih kekal sampai hari ini, tetapi Allah Ta'ala kata dia tu tak lama lagi akan masuk dalam neraka Jahannam. Jadi poinnya di sini ialah, apa tujuan kita bina masjid? Okey, cerita ni orang munafik lah. Allah bandingkan orang munafik yang bina masjid sebab nak mudaratkan orang Islam, nak kufur pada Allah. Niat dia jahat. Hari ni kat negara-negara Islam, contoh macam negara kita, tak adalah orang munafik nak bina masjid untuk acuhkan Islam, tak adalah. Yang adanya apa? Yang adanya adalah orang-orang Islam yang bina masjid tetapi bukan atas dasar takwa pada Allah. Bina masjid sebab nak dapat nama. Masjid kampung aku, masjid yang termahal di negeri ni. Masjid kampung aku, masjid yang kubahnya terbesar. Suka nak dapat perkataan ter tu. Okey, nak dapat perkataan ter tu orang kita ni. Orang kita termasuklah saya pun sama juga kan. Jadi masjid tu kita kumpul duit banyak-banyak, kita buat menara dia paling tinggi. Jadi bangga tak kita? Masjid kampung aku, kat taman perumahan aku, masjid yang paling tinggi menara dia kat Malaysia ni. Contoh. Masjid yang paling besar kubahnya kat Malaysia ni. Masjid yang mana dia punya marmar dia marmar paling mahal kat Malaysia. Jadi niat bina masjid tu nombor satu niat dia. Maka kesan dia, Allah Ta'ala kata tak lama masjid tu. Maksud tak lama apa dia? Tak lamanya ialah orang akan datang sebab mahal. Orang akan datang sebab masjid ni bagus. Masjid ni paling mahal. Masjid ni paling tu, terni, tertu. Bukan. Ya, kalau kita bina masjid, niat tukang bina masjid tu, niatnya adalah untuk orang makin takwa pada Allah. Makin senang orang dapat redha Allah. Walaupun masjid tu murah je. Aircon pun tak ada, kipas biasa je. Maka insya-Allah masjid tu Allah Ta'ala akan hidup kekal lama. Sebagaimana rumah yang dibuat bukan di tepi jurang. Maka rumah tu tahan lama. Macam itulah juga masjid-masjid yang dibina. Bukan niat nak menunjuk, bukan niat nak dapat nama tertinggi, termahal, terbesar. Bukan. Maka masjid tu akan kekal lama. Maksudnya ialah orang-orang dalamnya akan kekal lama beribadat pada Allah. Kalau masjid tu dibuat dengan sebab kita datang, masjid tu dibuat dengan nama masjid yang kubahnya terbesar. Jadi orang suka datang masjid itulah. Sebab apa? Masjid ni kubah terbesar kat Malaysia. Tengok tak, tahun depan ada masjid lain, kubah lagi besar pada tu. Maka masjid itu tidak lagi nama dia kubah terbesar dah. Sebab kubah lain paling besar dah. Maka orang yang pergi sebab kubah terbesar tadi dah tak ada menarik dah nak pergi masjid tu lagi. Jadi, antara tanda-tanda kiamat apa tanda-tanda kiamat? Masjid-masjid dihiasi orang-orang yang berbangga-bangga dengan pembinaan masjid tapi dalam kosong. Tanda kiamat kan? Masjid makin cantik, masjid makin besar, masjid makin comel, masjid makin mahal tapi dalam kosong. Maksud kosong tu ialah orang tak datang dalam masjid tersebut. Orang tak beramal kat masjid tersebut. Okey, orang tak beramal kat masjid tersebut. Kalau masjid tak hidup, bagaimana? Nak tengok satu kampung tu orang dia satu hati tak satu hati. Okey, dalam kitab Iqna', dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, nak tengok satu masjid tu orang satu hati tak satu hati, tengok masjid dia.
Kalau orang-orang kat masjid tu semua solat rapat bahu, rapat kaki, maka tu tanda dia satu hati. Habis tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang tak sembahyang langsung kat masjid tu penduduk tak datang 10 orang je. Walhal rumah 300 biji, orang Islam 280, orang bukan Islam 20 rumah je. Tapi dalam datang sembahyang satu saf, dua saf saja, contohlah. Maka bagaimana kita nak kata orang tu akan bersatu? Tempat manusia paling boleh bersatu adalah masjid, rumah Allah Ta'ala. Sebab tu kat masjid tak sesuai ceramah politik. Sebab tu kat masjid tak sesuai ceramah-ceramah yang perli politik ke, perli kefahaman ke, dia Wahabi, kita ceramah perli Wahabi, contoh. Tak sesuai juga. Dia Wahabi ke, dia tak Wahabi ke, selagi dia semayang 5 waktu, Masya Allah. Dia dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ustaz ceramah perli dia, dengan sebab kita perli dia, dia tak datang rumah Allah Ta'ala, apa nak jawab kat akhirat? Apa nak jawab di akhirat? Jadi, ulama-ulama kata, benda yang dibuat atas dasar takwa, maka benda tu akan tahan lama amalan-amalan dia. Contoh, banyak ulama karang kitab. Ulama-ulama karang kitab banyak. Tetapi yang kitab-kitab mereka dipelajari sehingga ke hari ini tak banyak. Ramai ulama-ulama karang kitab, betul kan? Berlambat ulama-ulama karang kitab. Tetapi yang sampai ke hari ini hanya beberapa kitab saja dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain mungkin banyak lagi lah. Jadi salah satu tanda Allah menerima amal seseorang tu ialah Allah kekalkan kebaikan dia sampai bila-bila. Allah kekalkan kebaikan dia sampai bila-bila. Ulama tu karang kitab, niat dia supaya orang beramal apa yang dia karang. Niat dia supaya orang ikut apa yang dia tulis. Tu niat dia kerana Allah Ta'ala. Maka kitab dia tahan lama, wakal belajar sampai bila. Tapi kalau niat dia dah dapat nama, supaya orang kenal nama aku ni, supaya orang kenal cuci-cuci aku siapa pengarang dia, contoh lah. Maka kitab tu tak tahan lama. 4-5 tahun orang belajar, lepas tu orang tinggalkan dah kitab tu. Baik, walau bagaimanapun, bukan tugas kita nak cek niat orang. Tugas kita adalah untuk betulkan niat kita. Ini cerita bina masjid. Cerita bina masjid ni kita tak terlibat lah sebab kita bukan indikasi masjid, kita bukan kontraktor. Apa niat kita hantar anak kita belajar agama? Apa niat kita belajar agama? Kalau kita hantar anak kita belajar agama, niatnya, anak aku ni nak belajar agama sebab nanti nak jadi ustaz selebriti. Nak jadi famous macam ustaz dalam TV tu. Nak jadi famous macam ustaz dalam YouTube tu. Contoh. Tu niat kita. Maka na'uzubillah min zalik. Itu bukan niat yang baik. Niat kita hantar nak belajar agama, masuk pondok, masuk madrasah, masuk universiti Islam, apa niat dia? Aku nak suruh anak aku jadi orang lebih takwa pada Allah, nak redha Allah. Niat macam tu insya-Allah selamat. Kita bagaikan orang buat rumah di kawasan tengah-tengah yang jauh pada jurang. Adapun orang yang belajar agama, buka sekolah tahfiz, niat dia lain pada tu, maka dia bagaikan orang buat rumah kat tepi jurang tanah yang hampir nak runtuh. Jatuh runtuh rumah tu dengan diri dia sekali hancur. Baik. Poin dalam ini adalah niat. Walaupun kita cerita niat orang sahabat Nabi dengan niat munafik. Niat sahabat Nabi dengan niat munafik beza langit bumi lah jauh niat dia. Tetapi sesama Islam hari ini. Kita sesama Islam, apa niat kita buat sekolah agama? Apa niat kita dirikan sekolah tahfiz? Okey, orang berbangga pula. Sekolah tahfiz satu-satunya yang ada kolam renang. Sekolah tahfiz satu-satunya yang ada kelas berkuda. Masya Allah. Bangga kan? Tak salah nak buat kolam renang, sekolah tahfiz nak ajar pelajar-pelajar dia berenang. Tak salah. Tak salah kita nak buat sekolah tahfiz, ada tempat kuda, pelajar-pelajar main kuda, main panah, tak salah. Tapi kalau kita niat buat benda tu sebab nak dapat nama. Tahfiz aku paling mahal sekali kat Malaysia ni. Sebab ada kolam renang, ada tempat main kuda, ada tempat main panah. Kalau tu niat dia, na'uzubillah min zalik, takut-takut niat tu Allah Ta'ala tak terima sebagai niat orang yang nak redha Allah, orang nak takwa pada Allah Ta'ala. Baik. Tuan-tuan pernah tak baca buku? Okey, mungkin tuan-tuan pernah baca buku mengenai 9/11. 9/11 kan? 11/9 ke 9/11 tak pastilah saya. Okey. Dalam buku tu, okey, ada cerita tempat bangunan PWTC yang jatuh tu, okey, nama jalan tu adalah Jalan Jeff Huff. Puan Hayati pernah baca Puan Hayati? Okey. Puan Hayati saja nak tanya. Tak baca. Tak baca Okey, baik. Dalam buku tu sebut, nama jalan bangunan yang runtuh PWTC tu, nama jalan tu Jalan Jeff Huff. Jadi orang yang karang buku tu, dia kaitkan Jalan Jeff Huff tu dengan ayat ni. Jurufin harin. Okey. Syafa jurufin harin. Jadi dia kata ada kaitanlah ayat tu dengan nama jalan tu. Wallahu a'lam. Dia cuba nak kaitkan teori-teori yang dia rasa sesuai
tak ada kaitan pun jalan tu dengan ayat Quran ni. Tu nama Mak Saleh bagi. Takkanlah Mak Saleh tu nak bagi nama dengan jalan macam ni. Okey, baik, tak ada kaitan pun sebenarnya. Wallahu alam ada kaitan ke tak ada kaitan tu terpulang pada Allah Taala. Yang penting pengajaran kita dalam ayat ni ialah apa niat kita buat sesuatu amalan. Seterusnya, la yazalu sentiasalah. La yazalu sentiasalah. Terjemah la yazalu sentiasa. Asalnya la tidak yazalu hilang. Tidak hilang. Maksud tidak hilang sentiasalah. Senang. Orang putih terjemah will never cease. C-E-A-S-E. Will never cease. C-E-A-S-E. Sentiasalah bunyanuhum, bangunan mereka. Bunyanuhum, bangunan mereka. Okey. Ingat perkataan ini kita jumpa banyak perkataan bunyan ni. Bunyan adalah bangunan. Bangunan. Bunyan ni berasal, huruf asalnya bana. Melayu panggil binaan, betul kan? Bahasa Melayu panggil binaan. Bahasa Arab sebut bunyan. Jadi perkataan bunyan berasal dari perkataan bana. Ba, nun, ya. Kita panggil membina kan? Bahasa Melayu sebut membina. Sebenarnya kan perkataan dia ba, nun, ya. Jadi keluar perkataan bunyan, bangunan yang dibina. Okey, allazi yang, okey, sentiasalah bangunan mereka yang banau mereka bangunkan. Okey, banau mereka bangunkan. Okey. Ribatan menimbulkan keraguan. Ribatan menimbulkan keraguan. Sama macam ayat dalam surah Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fi. Raiba fi tu ribatan samalah menimbulkan keraguan fi dalam qulubihim, hati-hati mereka. Hati-hati mereka illa melainkan okey, an bahawa taqatta'a hancurlah. Taqatta'a hancurlah. Maksud taqatta'a tu potong-potong. Qata'a bahasa Arab potong. Kita panggil cut. Orang Arab sebut taqatta'a, potong-potong. Okey. Hancurlah qulubuhum, hati-hati mereka. Qulubuhum, hati-hati mereka. Wa dan Allah alimun maha mengetahui. Alimun maha mengetahui. Hakimun maha bijaksana. Hakimun maha bijaksana. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Hazar terjemahkan. Puan Hazar Bibi terjemahkan boleh? Sentiasa bangunan mereka yang mereka bangunkan bakal menimbulkan keraguan dalam hati-hati mereka, melainkan bahawa hancurlah hati-hati mereka dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Okey, baik. Sepatutnya orang yang bila buat baik, bila dia beriman, beramal pada Allah, maka hati dia makin kuat pada Allah, makin cekal pada Allah. Orang yang buat baik ikhlas kerana Allah, setiap kali dia buat kebaikan, hati dia makin kuat imannya pada Allah, hatinya makin cekal pada Allah. Itu sepatutnya. Tapi orang munafik, oleh kerana dia buat masjid, niat dia lain. Orang munafik, dia buat masjid, niat dia lain. Buat masjid ni amal. Buat masjid amal besar, buat masjid ni. Kita sedekah RM5, RM10, RM20 pada orang buat masjid, Masya Allah. Kita tak tahu banyak mana saham pahala Allah nak bagi pada kita ke akhirat. Kita tak tahu banyak mana pahala yang berterusan Allah nak bagi pada kita lepas kita mati nanti. Jadi buat masjid ni amal besar. Sepatutnya orang Islam lepas buat sesuatu amal, imannya makin meningkat, ketakwaannya makin meningkat, keraguan hilang pada hati dia. Tetapi orang munafik, oleh kerana mereka buat baik, niat mereka tak baik, maka keraguan-keraguan senantiasa ada dalam hati mereka. Keraguan-keraguan senantiasa ada dalam hati mereka. Itu maksud ayat ni. Sentiasalah hati mereka ada keraguan terhadap masjid yang mereka telah bina. Maksud keraguan tu ialah mereka punya ragu-ragu terhadap akhirat tak hilang. Mereka punya ragu-ragu terhadap hari kiamat tak hilang. Mereka punya ragu-ragu terhadap kebenaran Nabi, kebenaran Al-Quran tak hilang-hilang. Sepatutnya bila buat kebaikan, makin banyak kebaikan kita buat, ragu-ragu tu hilang. Tapi tak hilang-hilang juga. Illa melainkan, apa Allah Ta'ala kata? Melainkan keraguan tu akan hilang bila telah terpotong hati mereka. Terpotong hati mereka ada dua makna. Pertama, Allah matikan mereka.
Yang kedua, mereka berperang lawan orang Islam. Lalu orang Islam menikam jantung mereka, kenalah tikaman tu pada hati mereka. Itu maksudnya. Jadi orang munafik ni, ini cerita orang munafik. Mereka ragu-ragu, betul ke ada hari kiamat? Betul ke Nabi itu utusan Allah? Betul ke kitab tu pada Allah? Betul kan? Sekarang ni mereka masih hidup, mereka ragu-ragu. Bila keraguan tu akan hilang? Bila mereka dah mati, hati kena potong, hati kena tusuk dengan pedang orang Islam, dah mati, barulah mereka nampak betul lah ada kiamat. Dah mati, barulah mereka nampak betul lah dia orang yang sesat, bukan kita yang sesat. Masa hidup, orang kafir anggap orang Islam ni sesat tau. Masa hidup ni, orang kafir anggap kita Islam ni sesat. Mereka cakap Nabi sesat. Tengok surah Furqan. Boleh tolong baca tak surah Furqan, Puan Siti Nurlis? Boleh? Puan Siti Nurlis boleh tak surah Furqan? Orang munafik cakap, orang kafir cakap. Orang kafir cakap, Nabi ni dialah yang telah menyesatkan kita daripada agama kita. Allah Ta'ala kata nanti di akhirat barulah mereka tahu siapa sesat sebenarnya. Jangan nak cari muka surat je. Muka surat 363. Ayat 41-42. 41. 42. Dan sesungguhnya mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dahulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. Dan Okay, baik. Itu ayat 40. 41-42 puan. Tak apalah, teruskan. Dan apabila mereka melihat engkau, Muhammad, mereka hanya menjadikan engkau sebagai bahan ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul. Sesungguhnya hampir sahaja dia menyesatkan kita daripada sembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Kat dunia, mereka tuduh Nabi yang paling sesat. Nabi sesat tu nak sesatkan kita daripada sembah Tuhan kita. Tu cakap orang kafir kat dunia ni. Kat akhirat nanti, Allah Ta'ala kata dah tengok azab, baru tahu siapa sesat, siapa tak sesat sebenarnya. Barulah mereka tahu siapa yang sesat, siapa tak sesat sebenarnya. Ini kata-kata Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, maksud keraguan di sini ialah, apa tujuan orang munafik bina masjid? Tujuan orang munafik bina masjid ialah untuk hancurkan Islam, untuk rosakkan Islam, untuk pecah belahkan Islam. Jadi, setelah masjid mereka siap dibina, mereka ragu-ragu, tercapai ke tak tercapai kita punya impian ni. Tercapai ke tak tercapai kita punya impian ni lah. Ragu-ragu ni, ragu-ragu mereka ni. Kita buat masjid ni, impian kita tercapai ke tak tercapai. Itu maksud ayat ni. Okey, mereka ragu-ragu. Allah Ta'ala kata keraguan tu akan hilang bila mereka mati nanti, barulah mereka yakin yang mana impian mereka memang takkan tercapai pun. Itu maksud ayat ni. Orang Islam buat masjid. Kata kalau orang Islam buat masjid, contoh orang Islam buat masjid, niat nak redha Allah. Niat nak taqwa pada Allah. Dah siap buat masjid, esok nak rasmi, hari ni datang banjir besar, pun rosak masjid. Masjid guna tanah liat je contohlah. Okey, contoh masjid tu masjid guna bahan-bahan yang murah je. Datang hujan lebat, datang banjir, pun rosak habis hancur masjid. Contoh. Adakah sia-sia usaha orang Islam tersebut? Adakah membazir kosong macam tu usaha orang Islam tersebut? Tak. Di sisi Allah, apa saja usaha yang orang Islam buat, walaupun belum tercapai hasilnya, maka di sisi Allah tetap ada hasil untuk orang Islam. Adapun orang munafik, mereka buat masjid tadi, mereka ragu-ragu. Kita punya tujuan ni tercapai ke tak tercapai? Kita punya tujuan ni tercapai ke tak tercapai? Maka Allah Ta'ala kata, tujuan mereka tu tercapai ke tak tercapai? Lepas mereka mati, barulah mereka tahu yang mana usaha mereka tu semua sia-sia sahaja. Usaha mereka tu semua sia-sia sahaja. Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada satu kampung kat Quba ni, dia minta seorang sahabat, saya lupa nama sahabat tu. Dia minta nama seorang sahabat ni jadi imam kat kampung dia. Jadi imam kat kampung dia. Lalu Umar radhiyallahu anhu kata, kenapa kamu pilih dia jadi imam kampung kamu? Dia tu dulu pernah jadi imam kat Masjid Dirar. Dia tu dulu pernah jadi imam kat Masjid Dirar. Maksudnya Masjid Dirar yang dibina oleh orang-orang munafik ni pernah didirikan solat di dalamnya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Nabi sahabat-sahabat hancurkan masjid tersebut,
di masjid tersebut pernah didirikan solat. Di masjid tersebut pernah didirikan solat. Jadi ada seorang budak muda ni, dia ni hafal Quran, baca dengan baik. Jadi dia ni telah disuruh oleh orang-orang Masjid Dirar untuk jadi imam kat situ. Dia jadi imam. Dia mana tahu? Dia mana tahu niat orang tua-tua buat masjid tu untuk apa? Dia mana tahu? Maka dia jadi imam kat masjid tersebut. Lepas dia jadi imam kat masjid tersebut, maka orang minta masjid tu telah diruntuhkan. Setelah beberapa lama, masa tu Rasulullah SAW telah meninggal, telah wafat. Lalu ada masjid baru buat. Lantik dia jadi imam. Kawasan kat Quba juga, masjid lain lah. Maka nama dia Majma' bin Harisah. Nama dia Majma' bin Harisah. Saya baru ingat, saya buka balik. Nama sahabat tu adalah Majma' bin Harisah. Orang lantik dia jadi imam. Maka Sayyidina Umar kata, kenapa lantik dia jadi imam? Dia dulu pernah jadi imam dekat Masjid Dirar. Maka dia jawab. Dia jumpa Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Sayyidina Umar, kamu jangan begitu tuduh aku. Kerana masa orang tua-tua Masjid Dirar, aku masih budak-budak. Dan antara aku dan mereka, akulah yang paling pandai baca Quran kat masjid tu masa tu. Oleh kerana itulah mereka suruh aku, dan aku tidak mengetahui pun apakah niat tujuan mereka buat masjid tersebut pada masa itu. Jadi nak ceritanya, pada zaman tu, Nabi, bukan saja Nabi, bahkan semua orang pun tak tahu niat mereka buat masjid. Kalau saya pun ada masa tu orang suruh jadi imam, jadi je lah. Mana saya tahu niat dia buat masjid apa dia? Orang suruh jadi imam, jadi je lah. Betul kan? Maka lepas Sayyidina Umar mendengar penerangan dia, maka Sayyidina Umar pun setuju. Okey, tak apalah, bagilah dia jadi imam. Maksudnya Sayyidina Umar ni punya keras sehingga kan Sayyidina Umar punya tanggapan, siapa pernah terlibat dengan masjid tersebut, bukan jadi imam je pun. Bila ada satu masjid buat salah, maka semua nama terpaut lah. Masjid sekian-sekian didapati bersalah, terlibat dengan penggubalan wang haram, contoh. Okey, maka Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siyak, dia semua terlibatlah bila masjid nama buruk tu ada. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun dia kata macam tu pada Majma' bin Harisah. Akhirnya setelah Majma' bin Harisah terangkan pada Sayyidina Umar, barulah Sayyidina Umar mengerti dan dia dibenarkan jadi imam. Okey, baik. Macam tu. Maksudnya apa dia? Sahabat-sahabat tak tahu dalaman. Sahabat-sahabat tak tahu dalaman orang. Okey, setelah Majma' bin Harisah terangkan, barulah Sayyidina Umar terima dan membenarkan dia jadi imam. Seterusnya, baik, Allah Ta'ala kata hujung tu, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha bijaksana. Maksudnya, Allah Ta'ala maha mengetahui niat seseorang buat masjid. Niat orang belajar agama, niat orang buka solat hafiz, niat orang minta sedekah. Apa lagi? Senang buat duit hari ni. Okey? Dia rasa kalau minta sedekah pun nama anak yatim, pun nama solat hafiz, Allah senang bagi sedekah. Okey, mungkin dia ambil duit tu dia bagi sedekah pada anak yatim sikit je, pada sekolah tahfiz sikit je, lain semua dia remat. Allah Ta'ala tahu niat dia. Hakimun, Allah Ta'ala maha bijaksana. Bijaksananya Allah Ta'ala telah hancurkan, gagalkan niat-niat yang tak baik yang dibuat oleh orang-orang musyrikin Mekah. Bijaksananya Allah Ta'ala telah turunkan ayat kepada Nabi SAW sebelum hajat mereka tercapai. Kalau masjid tu siap bina, orang datang ramai lagi, maka berjaya orang musyrik, orang kafir hantar orang dia kat situ, maka akan memudaratkan orang Islam. Tapi Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah Ta'ala telah turunkan ayat pada Nabi SAW, suruh Nabi hancurkan masjid tersebut. Seterusnya ayat baru. Okey, habis dah 4 ayat tentang Masjid Dirar. 4 ayat tentang Masjid Dirar telah pun habis. Allah Ta'ala nak cakap, orang munafik ni punya pandai berlakon. Orang munafik punya pandai berlakon sampai buat masjid tau. Kalau tuan-tuan dengar ada orang nak buat masjid, kita akan puji dia, betul kan? Fulan bin Fulan buat masjid. Kita akan puji dia. Kita akan anggap dia baik. Tapi Allah Ta'ala nak cakap, munafik ni punya hebat, mereka punya lakonan sampai sanggup keluarkan belanja buat masjid bukan kecil-kecil tu. Jadi kita hari ni, janganlah terkesan sangat kalau ada orang kafir buat baik pada orang Islam. Contohnya orang kafir tu buat sekolah agama, bagi sumbangan sekolah agama, bagi sumbangan sekolah tahfiz. Okey, tak ada masalah, kita boleh ambil. Tapi kena hati-hati. Tapi kena jaga-jaga. Nak time pilihan raya lah. Nampak orang kafir pakai songkok. Nampak orang kafir diam time azan. Nampak orang kafir bagi belanja untuk sekolah tahfiz. Itu semua kita kena hati-hati. Kerana pengajaran dah ada zaman dulu. Orang kafir siap bina masjid lagi. Tetapi Allah Ta'ala zahirkan niat buruk mereka hanyalah untuk menghancurkan agama Islam. Seterusnya ayat baru. Inna sesungguhnya Allah
Ishtara telah membeli. Habis ya, Pak Masjid Dirar habis. Okey. Jadi kalau kita buka Google, type kat Google, tajuk dia kita type kisah Masjid Dirar. Kisah Masjid Dirar akan keluar ayat-ayat ni. Ayat 107 sampai 110. Kisah Masjid Dirar. Inna sesungguhnya Allah ishtara telah membeli min daripada al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman, anfusahum, diri-diri mereka. Wa dan amwalahum, harta-harta mereka. Bi dengan okey, dalam bracket tulis bayarannya. Terjemah bi dengan dalam bracket tulis bayarannya. Orang putih terjemah recompense, RECOMPENSE. Apa dia Puan Hayati, recompense tu? Bayaran ke Puan Hayati? Recompense tu macam Imbalan. bayaran dah juga. Imbalan. Kat sini B orang putih terjemah which recompense. B tu dengan je. Kita tulis dalam bracket bayaran. Sebab bila sebut jual beli kan, mesti kena ada barter trade. Ya Kak Ram? Pampasan. Oh, pampasan. Masya Allah, pampasan. Okey, imbal baliklah kan, imbalan pampasan semua boleh. Okey, anna bahawasanya, okey, lahum bagi mereka, al-jannah syurga. Al-jannah syurga. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Masyitah terjemahkan boleh Puan Masyitah? Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan bayarannya, bahawasanya bagi mereka syurga. Okey, baik. Ayat ni disebabkan surah ni surah mengenai peperangan. Maka ayat ni untuk encourage sahabat-sahabat, jangan rasa rugi, jangan rasa risau, jangan rasa kehilangan harta benda bila kamu korbankan di jalan Allah. Kamu korbankan $10 ke, RM10 ke, RM100 ke, harta benda berupa dengan senjata ke, ataupun binatang ternak ke, binatang tunggangan ke, kamu guna untuk jalan Allah, mati habis semua, contoh. Bawa $10,000 habis semua, kalah dalam peperangan, contoh. Jangan rasa rugi. Kerana Allah Ta'ala kata, Allah telah membeli diri orang mukmin, harta orang mukmin dengan bayarannya syurga. Jadi dalam bab jual beli, dalam bab jual beli, Allah Ta'ala nak kata ialah orang-orang Islam ni, aku dah bagi mereka bayaran dah. Ishtara tu past tense. Orang putih terjemah Allah has purchased. Ishtara tu purchase. Allah Ta'ala putih terjemah. Okey. Allah Ta'ala telah membeli kita punya diri, kita punya harta dengan bayaran syurga. Ni maksud ayat ni. Apa maksudnya? Payment Allah dah sediakan. Payment tu dah ada dah. Cuma tunggu kita serahkan barang. Kita serahkan barang, automatic payment tu 100% kita punya. Tu cerita dia. Baik, dalam ayat ini, apa payment? Syurga. Apa barang kita kena bagi? Diri dan harta. Jadi orang yang nak syurga yang Allah Ta'ala telah sediakan tu, dia kena sedia untuk korbankan diri dia, sedia untuk korbankan harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang tu nak syurga, tapi tak sedia nak korbankan diri, tak sedia nak korbankan harta di jalan Allah Ta'ala, dia bagaikan orang yang duit dah ada depan mata, tapi dia sayang nak keluar barang dia. Dia meniaga madu ke sos ke, contohlah. Orang dah tak duit depan dia, tapi dia tak nak bagi sos dengan madu tu. Bayangkan kalau sos dengan madu dia jual tu, dia tak nak bagi, tapi dia ambil duit orang tu. Kira macam mana tu? Nak bagi apa tu? Duit dia ambil, bayaran dia ambil, barang dia tak bagi. Nak bagi apa tu? Dalam bab jual beli, panggil khianat lah. Panggil jual beli yang batil. Sama juga kita, Allah Ta'ala dah bagi payment pada kita. Payment tu adalah syurga, cuma barang kita belum bagi lagi. Apa barang kita kena bagi? Diri dan harta. Baik, bila sampai perintah perang, maka diri dan harta dua-dua kena bawa di jalan Allah Ta'ala. Untuk dapat redha Allah, dan dapatkan payment yang Allah dah sediakan. Sekiranya time tak perang, sekiranya time bukan perang, maka gunalah diri, gunalah harta untuk tempat Allah suka. Itu makna kita bagi barang pada Allah.
Kalau bukan time perang, diri kita guna ikut kehendak nafsu. Harta benda kita ada, kita guna untuk kehendak nafsu. Maka kita tak layak dapat ayat ni. Walaupun sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni turun untuk encourage sahabat-sahabat pergi perang. Jangan takut, jangan rasa rugi. Kamu mungkin rugi nyawa. Kamu mungkin rugi harta. Tapi Masya Allah, recompensenya, bayaran papasannya, syurga. Tak nak ke? Kalau kat dunia ni, dia bunuh orang. Papasan bunuh orang 100 ekor unta je. Seekor unta katakanlah 4,000. Katakanlah paling murah unta 4,000 kali 100, baru 400,000. Satu nyawa, Allah Ta'ala balas 400,000 kat dunia ni. Pampasan nyawa. Tapi kalau kita bawa nyawa kita di jalan Allah, kita mati, maka bayarannya syurga. Jauh lagi berharga pada 400,000. Takkan tak nak, takkan sayang, takkan takut. Rumah kita beli 100,000, tiba-tiba ada orang nak beli 5 juta. Kita tak nak jual, tak cerdik lah. Kita beli rumah 200,000, tiba-tiba sekarang ada orang offer nak beli 5 juta boleh. Tak nak jual lah sayang. Kita tak cerdik masa tu. Contoh. Sama lah juga kita, Allah nak beli diri kita, Allah nak beli harta kita, Allah Ta'ala kata payment ni syurga. Tak nak, saya sayang harta saya. Duit saya banyak, saya sayang. Diri saya sayang. Saya muda lagi lah. Anak-anak saya tak habis sekolah lagi lah. Saya sayang. Orang macam ni pun tak cerdik juga. Sebab tu Allah Ta'ala kata, orang yang layak berperang jalan Allah siapa dia? Orang yang sanggup gadaikan dunia dia untuk agama Allah Ta'ala. Tengok surah An-Nisa. Orang macam ni lah baru boleh pergi perang. Kalau orang pergi perang dalam keadaan takut-takut, sayang, fikir sayang bini, fikir sayang rumah, sayang bisnes, sayang harta benda, sayang pangkat, tak layak pergi perang. Tengok muka surah An-Nisa, page 89. Bawah sekali. Tolong baca terjemahan dia Puan Rosnah Husin. Tolong baca boleh? Okey, boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 74 Ya, betul. Kerana itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memberi kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Siapa layak pergi perang? Kalau orang dalam hati dia pergi perang tapi sayang lagi nak tinggal anak bini. Sayang lagi nak tinggal kampung halaman. Sayang lagi nak tinggal bisnes. Sayang lagi nak tinggal binatang-binatang ternak, kebun durian banyak sayang nak tinggal. Maka orang macam ni kalau lagi perang buat kalah orang Islam. Orang macam ni kalau lagi perang buat kalah orang Islam. Orang lain berperang bermati-matian, sanggup mati untuk perang. Dia tak sanggup mati. Lari-lari, nyorok-nyorok, di belakang-belakang, sembunyi-sembunyi. Buat kalah dia. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Nisa ni, hendaklah berperang di jalan Allah orang yang sanggup jual kehidupan dunia dia. Jual diri, jual harta. Bukan untuk maksiat. Bukan untuk mengalukan diri sendiri. Untuk dapat bayaran akhirat. Bayaran akhirat khairun wa abqa. Jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Tak nak pergi perang, sayang kebun durian. Tak nak pergi perang, sayang binatang ternak lembu kambing. Satu masa nanti durian tu pokok dia akan mati, tak boleh berbuah dah. Kena tanam baru. Satu masa nanti kamu lembu kambing kamu akan mati. Tak boleh buat apa dah. Ataupun kebun durian ada lagi, lembu kambing ada lagi, kamu mati dulu. Apa dapat? Tak dapat apa. Kalau kamu korbankan diri, korbankan harta, pergi berjuang jalan Allah Ta'ala, kamu mati, syurga. Takkan tak nak. Jadi Allah Ta'ala telah beli pada kita. Payment dah pun diluluskan, dah ada payment. Cuma kita nak bagi atau tak nak bagi. Sebab tu penting ini ayat ni untuk encourage kita. Jangan rasa takut korbankan diri, korbankan harta jalan Allah Ta'ala. Okey, baik. Kerana apa? Orang berjuang jalan Allah Ta'ala, kalah ke, menang ke, payment telah pun ada. Biasa kalau orang bisnes, dia dapat capai, syarikat-syarikat dapat capai target dia, dapat capai target, baru dapat bayaran sekian-sekian. Kalau tak dapat capai target, tak dapat bayaran sekian. Kamu pergi keluar jalan Allah, capai target ke, tak capai target ke, kamu dah keluar pada rumah kamu, bawa diri dan harta, kamu dah layak dapat bayaran syurga tersebut. Okey, baik, seterusnya. Jadi ayat ni, kalau sampai time perang nanti, Amirul Mukminin, ketua orang Islam, kena baca ayat ni. Untuk encourage orang-orang sahabat-sahabat. Nampak? Dalam bab perang, Allah Ta'ala tak offer ghanimah. Walaupun surah Al-Anfal cerita pasal harta ghanimah. Allah Ta'ala tak kata ghanimah menunggu kamu. Ghanimah nanti kalau kamu dapat, boleh guna buat beli tu, buat beli ni, bayar tu, bayar ni. Tak, Allah tak offer bab ghanimah. Bab ghanimah, Allah hanya cerita kalau dah dapat, ni cara bagi dia. Ni cara bagi dia, cara bagi dia. 1/5 untuk Allah dan Rasul, lebih bagi sama-sama kamu. Tu je. Allah tak offer untuk harta ghanimah. Kenapa? Ghanimah kalau kita offer bab perang harta ghanimah. Pertama, ghanimah ni harta benda dunia juga.
Kita korbankan dunia, nak dunia juga. Rugilah. Kenapa pergi perang? Saya nak tahu ghanimah juga. Rugilah. Allah Ta'ala tak offer untuk benda yang rugikan. Allah Ta'ala offer untuk benda menguntungkan. Syurga Allah Ta'ala. Kamu pergi perang, kamu menang ke, kalah ke, seri ke, kena tawan ke, kena bunuh ke, syurga offer untuk kamu. Jadi dalam bab agama, kita jangan jadikan habuan dunia sebagai sasaran matlamat. Hantar anak belajar tahfiz. Kenapa? Jom anak cakap anak kita, masuk je tahfiz. Tengok ustaz tu. Duit banyak. Tengok ustaz tu. Pakai kereta BMW, pakai Velfire. Hafal Quran lah tu. Tak ada SPM pun. Tak ada CJ apa pun. CJ hafal Quran je. Tengok kehidupan dia. Masya Allah. Walaupun nampak baik, tapi tak baik. Kita offer anak kita belajar agama, jadi hafal Quran, jadi ustaz. Kita jadikan contoh tolong nak tengok ustaz tu. Nampak pakai datuk. Masuk TV. Kereta besar. Setiap tahun pergi umrah satu family. Contohlah. Jadi, apa yang salahnya? Salahnya ialah kita nak anak kita bagi masa untuk agama semata-mata untuk nak dunia. Semata-mata untuk nak dunia. Mana boleh? Boleh. Sampingan boleh. Niat pertama cakap anak kita belajar agama, Allah Ta'ala akan bagi kat syurga kelebihan sekian hadis, sekian ayat. Ini yang akan dapat kalau belajar agama. 1 roh 10 kebaikan, 1 kebaikan dalam syurga gini. Dah cerita banyak kelebihan syurga pada dia, akhirat pada dia, barulah selit sikit. Tengok ustaz tu. Dia belajar agama, tak rugi pun. Ada je kereta, ada je rumah. Boleh je pergi umrah, tak ada masalah contoh. Tu boleh sampingan. Tapi kalau cakap tu niat pertama, tu salah. Sama juga Allah Ta'ala offer bab perang ni syurga dulu. Tu niat utama. Sahabat-sahabat pergi perang nak redha Allah, nak syurga. Ghanimah dapat, alhamdulillah. Tak dapat, tak apa, bukan maksud. Tak dapat, tak apa, itu bukan maksud. Okey, baik, seterusnya. Apa cara nak dapat dia? Yuqatiluna, mereka berperang. Jadi orang mukmin yang nak syurga, nak payment tadi, yuqatiluna, mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Di sabilillah, jalan Allah. Okey. Fa maka, okey. Masa saya belajar tahfiz dulu, mula-mula masuk, ustaz-ustaz tu panggil mak ayah semua duduk. Apa pesanan ustaz tu pesan? Mak ayah ingat jangan offer anak-anak kamu dengan offer-offer duniawi. Contohnya, nanti awak habis hafal Quran, ayah beli jam tangan mahal kat awak ya. Nanti awak habis hafal Quran, ayah bawa awak bercuti pergi Legoland ya. Nanti awak habis hafal Quran, ayah beli motosikal Waisuku kat awak ya. Masa tu tak ada Waisuku lagi lah, ni contoh. Jadi ustaz tu pesan pada mak ayah saya dan semua mak ayah baru masuk, jangan offer apa-apa hadiah pada anak kamu untuk mereka hafal Quran. Salah ke? Dia kata dalam ilmu biasa tak apa, dalam sekolah biasa tak apa. Kalau anak dapat 5A, ayah beli PS5. Anak dapat 5A PSA, ayah beli kereta kontrol. Ayah beli game, ayah beli macam-macam lah, bawa pergi cuti kulu kilik, tak ada masalah. Kerana apa? Dia belajar ilmu dunia, dia nak habuan dunia, tak masalah. Tapi anak kamu hafal Quran, kamu offer habuan dunia kat dia, bayangkan dia susah-susah pagi petang angguk-angguk hafal Quran, suruh masuk ayat, niat dia nak PS5. Dia suruh susah-susah angguk-angguk hafal Quran, sebelum subuh bangun, niat dia nak bercuti kat Legoland. Contoh, tu niat dia contohlah. Nak motosikal. Maka dia telah gunakan benda yang mahal, usaha untuk dapat benda yang mahal. Tetapi niat tujuan dia benda yang murah. Kalau kamu ada niat, ayah-ayah ada niat dalam hati, tak apa. Nanti anak aku, dia habis belajar hafal Quran 30 juzuk, aku nak bawa cuti lah. Pergi Singapura, pergi Australia. Tak apa, niat dalam hati, tak apa. Tapi jangan cakap kat dia sekarang, masih belajar. Nanti, dia punya matlamat, dia punya sasaran, dia punya tujuan, nak hadiah duniawi yang kamu offer tersebut. Jangan pesan macam tu kat dia. Offer apa? Cerita pasal kelebihan apa dia dapat kat akhirat nanti. Offer tu dulu. Dia dah habis belajar, masa tu nak bagi dia buat bercuti ke, nak bagi dia jam tangan, nak bagi video game ke, suka hati, tak ada masalah. Sama juga dalam bab perang. Allah Ta'ala tak offer pun dapat ghanimah. Nanti dapat ghanimah, boleh pergi berjalan, boleh rumah besarkan, boleh besarkan rumah, boleh bagi isteri barang kemas banyak lagi. Tak, itu bukan maksud utama. Maksud utama redha Allah, maksud utama syurga Allah, maksud utama akhirat. Dunia tu boleh cakap nak selit-selit, tapi sedikit-sedikit. Jangan jadikan dunia sasaran utama. Sama juga Allah offer pada orang Yahudi. Tengok muka surat 119. Orang Yahudi kan dia tak dengar cakap Nabi. Dia kutuk Allah miskin. Orang Yahudi kata Allah miskin. Tengok muka surat 119. Boleh tak tolong baca? Ini cara Allah Ta'ala encourage. Allah ajar kita cara encourage orang. Encourage yang sama juga kita ajak orang. Okey? Kita ajak orang pergi kelas agama.
Kita pun bagi offer kat dia. Tengok tu. Hamba Allah tu suka pergi kelas mengaji agama. Sekarang bisnes dah kaya dah. Awak buat bisnes tak ada masa belajar agama, tak kaya-kaya juga. Walaupun betul tapi salah. Kita ajak orang tu belajar agama supaya dia jadi kaya macam kawan kita tu. Tak. Kita ajak dia belajar agama, offer akhirat dulu. Lepas offer akhirat barulah kita cakap, tengok tu contoh. Dia utamakan kelas agama, mengaji agama, bisnes dia makin maju. Contoh. Tolong baca Puan Mainun boleh tak Puan Mainun? Okey. Muka surat 118. 119 tu ayat atas dia. Puan 118 Puan Mainun baca sikit je ayat 64 tu boleh tak? Okey insya-Allah. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka yang terbelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Itu padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Okey, cukup Puan jap. Puan Mainun jap cukup. Ayat 64 ni, orang Yahudi kata Allah kedekut. Kenapa? Zaman dulu dia kaya, Nabi datang Madinah, Nabi datang Madinah, orang Madinah jadi miskin. Bisnes tak laku. Perniagaan tak menjadi. Maka dia kata Allah Ta'ala kedekut. Sebab rezeki dia makin kurang. Dulu zaman Nabi Sulaiman, Yahudi kaya raya. Zaman sekarang, Yahudi miskin. Okey, Puan Mainun, terus skip ayat 65-66. 65. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tentu kami masukkan ke dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Okey, sekejap Puan Mainun. Sekejap. Ayat 65, Allah Ta'ala offer pada Yahudi. Kalau mereka beriman pada Nabi, bertakwa, pertama kami akan hapuskan dosa mereka dan kami masukkan mereka dalam syurga. Ini offer paling besar. Offer akhirat dulu. Offer akhirat dulu. Kalau mereka kan miskin tadi. Masalah ayat 64 tadi mereka miskin. Cakap Allah kedekut. Okey, nak hilang miskin kamu. Bukan Nabi kata kalau Allah kata kamu beriman bertakwa hilang miskin. Tak. Allah offer akhirat dulu. Kalau kamu beriman bertakwa, miskin kamu tu hilang ke, miskin kamu tak hilang ke, kamu akan hapuskan dosa masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi Allah offer besar dulu. Teruskan Puan Mainun 66. 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dan Tuhannya, nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Cukup. Di antara mereka... Cukup. Terima kasih. Okey. Nampak Mereka tak cukup makan miskin ayat 64. Ayat 65. Allah offer akhirat dulu. Pengampunan dosa, masuk syurga. Itulah offer sebenar. Lepas pada offer akhirat, barulah Allah kata, kalau mereka sungguh-sungguh hamba Taurat, mereka dapat makanan daripada atas, daripada bawah. Jadi, anak-anak kita yang dah besar, kawan-kawan kita nak offer dia pada kebaikan. Ngaji kelas agama, masuk sekolah tahfiz ke, offer pada sedekah ke. Jangan kita offer duniawi dulu. Offer akhirat dulu. Nak tak sedekah masjid ni? Sedekah duit buat masjid ni. Kalau kita sedekah buat masjid ni kat akhirat nanti kita akan dapat gini. Lepas tu barulah selit-selitkan. Hamba Allah tu dulu disedekah masjid. Sekarang bisnes dia maju contoh. Kecuali anak kecil tak apalah. Anak kecil, anak 5-6 tahun tak tahu apa lagi. Nak tak pergi kelas ngaji, nanti ustazah bagi coklat. Boleh, tak ada masalah. Budak kecil tak ada apalah. Kita nak paksa budak kecil ngaji. Kita offer pelik-pelik akhirat, mana dia tahu. Cakaplah pergi ngaji, ustazah bagi coklat, ustazah bagi kek. Tu tak apa, tak ada masalah. Tapi anak kita dah boleh berfikir, jangan jadikan dunia matlamat nombor satu mereka. Okey, teruskan, Yuqatiluna, mereka berperang. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Maka, yaqtuluna, mereka membunuh. Yaqtuluna, mereka membunuh. Dan yuqtaluna, mereka dibunuh. Yuqtaluna, mereka dibunuh. Okey. Wa'dan, sebagai satu janji. Wa'dan, sebagai satu janji. Wa tu jangan terjemah dan ya. Ini satu perkataan tahu. Wa'dan, bukan wa'dan. Wa'dan sebagai satu janji. Okey. As a promise. Alaihi, ke atasnya, ke atas Allah. Alaihi, ke atasnya, ke atas Allah. Okey.
Haqqan, yang benar. Maksudnya janji yang benar. Okey. Fi dalam At-Taurat, Taurat, wa dan Al-Injil, Injil, wa dan Al-Quran, Al-Quran lah. Al-Quran, Al-Quran. Tolong terjemahkan ni, Datin Dr. Rahaya boleh terjemahkan tak? Datin Dr. Rahaya terjemah, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Ustaz, daripada mana? Yuqatiluna. Mereka berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh dan dibunuh dan sebagai satu janji ke atas Allah, janji yang benar dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Okey, baik. Orang yang nak dapat payment syurga tadi tu, payment tu bayaran dia syurga, recompense tu syurga, nak dapat dia apa dia kena buat? Apa yang dia maksudkan dengan jual diri, jual harta? Ini yang maksud dia. Mereka kena berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berperang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada mereka menjadi orang yang membunuh lalu memenangi peperangan tersebut, ataupun mereka menjadi orang yang terbunuh, kalah dalam peperangan tersebut, mereka tetap dapat bayaran yang Allah Ta'ala telah janjikan. Kamu pergi perang je, menang ke, mati ke, kalah ke, kena tawan ke, ditawan ke, ditangkap ke, seri ke dalam peperangan tu, maka kamu tetap akan dapat yang Allah Ta'ala janjikan, syurga tu. Okey? Payment dah ada. Kita je kena bagi barang. Kita je kena serahkan diri dan harta untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata, janji Allah adalah janji yang sangat benar yang Allah Ta'ala janji pada diri dia. Maksudnya seolah-olah Allah kata, aku berjanji. Bila seorang sebut aku berjanji, maka wajib dia kena tunaikan janji dia. Betul kan? Bila Allah Ta'ala kata aku janji, maka Allah Ta'ala akan tunaikan janji Allah Ta'ala. Tak bolehlah kata wajib kepada Allah. Tidak boleh kata macam tu. Tapi bila Allah Ta'ala sebut wa'dan alaihi, maksudnya janji yang Allah Ta'ala pasti akan sempurnakan. Dan janji tu pula Allah Ta'ala sebut dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut dalam Suhuf Ibrahim ke, Suhuf Musa ke? Kenapa ya? Siapa boleh jawab? Kenapa bab janji perang ni Allah Ta'ala tak sebut dalam Suhuf Nabi Ibrahim, Suhuf Nabi Nuh, Suhuf Nabi Shu'aib? Kenapa? Kerana perintah perang bermula zaman Nabi Musa alaihissalam. Ingat, perintah perang dalam Islam bermula pada zaman Nabi Musa alaihissalam dalam ayat muka surat 110-111 surah Maidah. Nantilah kita refer. Perintah perang bermula zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu Allah tersebut bermula dalam janji tu ada dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran. Okey? Jadi jawapan dia ialah pertama, kerana perintah perang tidak ada sebelum zaman Nabi Musa alaihissalam. Perintah perang mula diturunkan dalam Taurat. Maksudnya untuk umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Lut, umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, tidak Allah perintahkan mereka berperang. Perintah perang bermula zaman Nabi Musa alaihissalam. Okey, baik, itu pun setelah Firaun dah mati. Bukan perang lawan Firaun, perang lawan puak Amalikah yang conquer Baitul Maqdis. Firaun dah mati. Kemudian soalan kedua timbul. Kenapa dalam Allah sebut 3 kitab je, Taurat, Injil, Quran. Zabur tak sebut Zabur. Okey? Kenapa tak sebut Zabur? Okey, baik. Jawapannya ialah kerana kitab Zabur dalamnya tidak ada perintah-perintah. Dalam kitab Zabur hanyalah ada nasihat-nasihat dan juga kata-kata hikmah. Kitab utama bagi Bani Israel adalah kitab Taurat. Zabur hanyalah kita kata pelengkap tambahan. Dalamnya ada nasihat-nasihat, dalamnya ada kata-kata hikmah, cara semayang, cara puasa, cara bayar zakat, cara bak nikah kahwin, semua sama lagi dalam hukum Taurat. Sebab tu Allah tak sebut nama kitab Zabur dalam ayat ini. Adapun dalam Injil, masih lagi Allah Ta'ala ulang. Siapa yang sanggup perang jalan Allah, sama ada dia membunuh ataupun dia dibunuh, dia dah dapat payment syurga Allah Ta'ala.
dia dah dapat bayaran adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, cumanya sekarang ni kalau kita buka Bible hari ni, buka Old Testament ke New Testament hari ni, tak tahu ada lagi tak ayat macam ni. Sebab kita semua yakin dalam Quran Allah beritahu mereka telah mengubahnya. Mereka telah mengubahnya maksudnya tak tahulah ada lagi ke tak ada ayat-ayat offer macam ni dalam Taurat dan Injil. Yang penting dalam Quran ada, Allah kata dalam Taurat ada, dalam Injil original pun ada, Taurat original pun ada. Okey, baik, seterusnya. Wadan. Man siapakah? Man siapakah? Aufa yang lebih menyempurnakan. Aufa yang lebih menyempurnakan. Waufaya tu sempurna. Aufa lebih menyempurnakan. Sebab tu orang mati panggil wafat. Kenapa orang mati panggil wafat? Kerana telah sempurna rezekinya dan ajalnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aufa lebih menyempurnakan bi dengan ahdihi janjinya. Ahdihi janjinya min daripada Allah. Okey, baik, terjemahkan dia. Tuan Haji Tunai terjemahkan, boleh Tuan Haji Tunai? Dan siapakah lebih menyempurnakan dengan janjinya daripada Allah? Okey, Tuan Haji Tunai buka surah Nisa. Okey. Allah Ta'ala kata waman asdaqu minallahi hadisa. Boleh tak buka Tuan Haji Tunai? Okey. Ya. Muka surat 92 yang atas sekali. Atas sekali. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Okey, Tuan Haji Tunai, muka surat 98 ayat atas sekali pula. 98. 98, page 98 ayat 122. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Okey. Kalau kita ragu-ragu, kita rasa takut-takut, betul ke boleh dapat? Betul ke boleh dapat? Baca 3 ayat ni. Waman asdaqu minallahi hadisa. Siapakah yang lebih benar daripada Allah kata-katanya? Waman asdaqu minallahi qila. Siapakah lagi benar daripada Allah perkataannya? Waman aufa bi ahdi minallah. Siapakah yang lebih menyempurnakan janji? Ada orang berjanji, belum tentu dia sempurnakan janji. Walaupun dia ustaz, walaupun dia imam, walaupun dia Perdana Menteri, walaupun dia siapa saja, walaupun dia pasangan kita, belum tentu dia akan sempurnakan janji. Dia janji kalau kita macam ni, dia akan buat ni. Dia akan bagi ni. Dia akan bagi ni. Pelaburan, kalau melabur kat sini, dia akan janji, dia akan bagi 5%. Okey, 5%, 10%. Tengok-tengok tak dapat pun 5%. Okey, tak dapat pun 6%. Macam-macam janji manusia. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi Allah Ta'ala sebut, siapakah yang lebih menyempurnakan janji daripada Allah? Kita nak jual barang, kita minta payment dulu. Sebab kita takut dah bagi barang, dia tak bayar bayaran. Contoh. Kita jual barang online kan, kita minta bayaran dulu. Lepas dia bagi bayaran, barulah kita hantar barang. Sebab kita takut dia tipu. Tapi Allah Ta'ala, bayaran dah ada dah. Bayaran tu confirm akan dapat. Cuma kita je nak bagi barang atau tak nak bagi barang. Apa barang? Diri dan harta yang sanggup kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik, seterusnya. Fa maka istabshiru, berikanlah berita gembira. So rejoice you. Istabshiru, berikanlah berita gembira. Okey, orang putih terjemah so rejoice you. Okey, rejoice. Okey. Berikanlah berita gembira. Okey. Bi dengan okey, bi dengan bai'ikum, jual beli kamu. Bai'un jual beli ya. Okey, bai'ikum ni maksudnya jual beli kamu. Orang putih terjemah purchasing. Purchasing tu jual beli ke? Apa Hayati?
Purchasing tu jual beli ke atau makna lain? Bukan selling ke? Purchasing beli. Purchasing belilah. Okey. Kalau selling sama jugalah Puan Hayati. Allah tak guna selling kenapa? Selling tu ada makna lain ke? Selling tu jual beli ke Puan Hayati? Selling. Kalau ikut selling jual lah. Purchasing pun beli. Okey, baik. Jadi dalam ayat ni, ishtara pun jual beli, ishtara beli. Okey. Baik ini jual beli. Tengok muka surah Baqarah. Surah Baqarah Allah Taala kata innamal bai'a mislu riba. Tu orang kafir kata. Orang kafir kata jual beli semua macam riba lah. Mana sama macam riba. Tengok surah Baqarah. Okey. Muka surat semua buka page 47. Page 47 Dengar saya baca ayat dia. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Kat sini bai'u berterjemah trading pula. Okey. Trading, purchasing, okey. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Okey. Jadi jual beli tu bai'a. Okey, bai' pembeli, mushtari pun membeli. Tak apa, kita terjemah aja. Bai'ikum jual beli kamu. Bai'ikum bi dengan bai'ikum jual beli kamu. Allazi yang baya'tum kamu telah berjual beli. Baya'tum kamu telah berjual beli. Bihi dengannya. Wa dan zalika demikian itulah. Zalika demikian itu. Okey. Huwa ialah. Huwa ialah. Okey, bukan dialah, ialah. Okey. Al-fauzu kejayaan. Okey. Al-fauzu kejayaan. Al-azim yang besar. Okey, baik. Tolong baca terjemah dia. Ayat terakhir kita kot hari ni, tak sempat ayat seterusnya tu. Puan Rohana, terjemahkan Puan Rohana yang sekali dengan Tuan Haji Syafiq ni. Puan Rohana Hashim, terjemahkan boleh Puan Rohana Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka start daripada fastabshiru. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berikanlah berita gembira dengan jual beli kamu yang kamu telah berjual beli dengannya, dan demikian itulah ialah kejayaan yang besar. Okey, baik. Allah Ta'ala kata pada kita semua ni, berilah berita gembira kepada sahabat-sahabat kamu, kepada kawan karib kamu, kepada keluarga kamu dengan jual beli kamu yang kamu telah pun menjualkan beli dengannya dengan Allah Ta'ala. You have done with it. Apa dia terjemah? Berilah berita gembira dengan jual beli ni. Maksudnya, jual beli ni dah pun dipersetujui. Jual beli ini telah pun dipersetujui dan payment pun telah disiapkan nak diberikan pada kita. Cuma tinggalnya kita belum serah barang lagi. Recompense kita nak, bayaran kita nak, tapi kita belum bagi bayaran lagi. Jadi, Ibnu Abi Hatim kata daripada Ibnu Bardawi, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu ayat ni, maka Nabi membacakannya pada sahabat-sahabat yang masa tu mengelilingi Nabi di masjid. Maka setelah Nabi SAW baca ayat ni, mereka dengar, mereka kata, Ya Rasulullah, ayat ni turun untuk kami ke Ya Rasulullah? Ayat ni offernya untuk kami ke Ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, ya, ayat ni turun untuk kamu semua. Maka sahabat-sahabat jawab, Ya Rasulullah, perniagaan yang sangat menguntungkan. Perniagaan yang sangat untung. Apa jawab mereka lagi? Ya Rasulullah, kami tidak akan tawar-menawar lagi. Okey? Ada orang offer kita nak tak pelaburan. Okey, untung lebih pada 50%. Kita kata nak. Okey, kita kata nak, kita sanggup masuk, kita sanggup bagi duit. Kadang-kadang apa yang dijanjikan tu tak sebagaimana yang dikatakan. Tapi Allah Ta'ala bila dia kata dia akan bagi, dia mesti akan bagi. Confirm akan bagi. Okey, sahabat kata kami takkan tawar-tawar lagi. Maksudnya apa dia? Apa yang Allah suruh kami bagi, semua kami akan bagi. Kerana apa? Payment dah ada.
Cuma tinggal kita nak serahkan barang. Apa barang tu? Diri kita, harta kita. Kita sanggup tak korbankannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di siapakah orang-orang yang sanggup tu? Siapakah orang-orang yang sanggup tu? Tengok muka surat sebelah. Boleh tak buka muka surat akan datang 112. Okey. At-taibun, orang-orang yang selalu bertaubat. Al-abidun, orang-orang yang selalu ibadat. Al-hamidun, yang selalu memuji Allah. As-saihun, yang selalu travel untuk dapat redha Allah. Orang rukuk, orang sujud, orang amiruna bil ma'ruf, cegah mungkar, orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Mereka itulah orang yang berhak dapat. Jadi, ayat ni cerita pasal offer perang. Walau bagaimanapun, kalau orang tu tak semayang, kalau orang tu tak buat kerja lain, kalau orang tu tak buat kebaikan, hanya semata-mata pergi perang saja, belum cukup lagi untuk mampu dapat apa yang Allah offer ni. Ada je dalam hadis Imam Muslim, bahawasanya kat akhirat nanti, Allah Ta'ala tanya seorang, bangkit pada kubur, Allah Ta'ala tanya dia, apakah nikmat aku bagi pada kamu? Dia kata, kau bagi macam-macam nikmat. Apa kau guna nikmat aku? Dia kata, aku perang di jalan Allah, semata-mata nak dapat redha-Mu. Allah kata kamu tipu, kamu pergi perang sebab nak dapat nama pahlawan. Kamu dah pun dapat nama tersebut. Pok, kena masuk neraka Allah Ta'ala. Jadi, orang yang sanggup berjuang bermati-matian, orang tu mestilah kena ada sifat-sifat ni. Selalu taubat, selalu ibadat, puji Allah, semayang, amal ma'ruf nahi mungkar. Maka orang tu, kalau dia pergi perang, dia seolah-olah telah buat hati yang prepare sepenuhnya nak redha Allah. Kalau tak, mungkin dia pergi perang juga, tapi ada niat-niat yang lain. Okey, niat-niat yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Nak nama, nak glamour. Okey. Baik, tadi saya cerita pasal kitab-kitab kan. Ulama-ulama dulu, bila dia buat kitab, dia akan tulis nama. Okey. Dia akan tulis nama pada kitab dia. Jangan kita sangka buruk. Oh, dia ni buat nama kat kitab sebab nak glamour lah ni. Tak. Dua sebab ulama tulis nama pada kitab. Ingat ulama-ulama buat kitab tulis nama, dua sebab. Pertama, kalau ulama tu tulis kitab, tak letak nama dia, orang akan tertanya-tanya siapa pengarang dia ni. Syiah ke? Kafir ke? Yahudi ke? Mana kita tahu. Jadi bila dia tulis nama kat kitab dia, kita lebih yakin. Oh, fulan ni kita kenal dia ulama yang warak, soleh, taqwa, maka kita senang terima niat. Senang kita nak terima kitab dia kerana kita kenal pengarang dia. Itu satu. Yang kedua, ulama-ulama dulu bila dia karang kitab, dia tulis nama dia sebiji-sebiji. Nama dia, bin ayah dia, bin tok dia. Apa tujuan dia? Dia nak kita doakan dia. Dia nak kita doakan dia. Sebab tu tulis nama dia tu kat kitab tu. Bukan nak glamour. Bukan nak dapat nama. Tak. Dia nak orang doakan dia. Sebab tu masa saya belajar dulu, mana-mana kitab kita nak mulakan, maka ustaz-ustaz akan minta pelajar-pelajar baca Fatihah sekali, baca Fatihah 3 kali. Okey, dan juga sedekahkan kepada pengarang kitab tersebut. Salah satu cara kita nak faham sesuatu kitab tu, kita sentiasa doakan pengarang dia. Dan kita minta Allah Ta'ala bagi kita kefahaman sebagaimana Allah bagi kepada pengarang dia. Kitab yang saya biasa rujuk dalam pengajian kita, 3 kitab. Tafsir Al-Azhar, Tafsir Dr. Hamka, Tafsir Ibnu Katsir dan juga Tafsir Jalalain. Jadi kita minta lah, ya Allah, ampunkanlah pengarang Tafsir Al-Azhar, ampunkanlah pengarang Tafsir Jalalain, nama dia Jalaluddin Al-Sayuti, ampunkanlah pengarang Tafsir Ibnu Katsir, berilah kami kefahaman Quran sebagaimana kau bagi kefahaman pada mereka, ya Allah. Okey, boleh ya? Okey, baik. So, minggu depan kita bercuti. Saya mungkin balik kampung insya-Allah. Okey, jadi kita sambung tahun depan lah. Kita akan sambung balik bulan 1 insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik daripada kelemahan kekurangan saya. Minta maaf pada tuan-tuan, minta apa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.